Okey, daripada Nik Kamal, siapakah tokoh wanita dunia yang menjadi inspirasi kepada Walbi Datuk? Dipersilakan Walbi. Okey, terima kasih Nik Kamal. Tokoh waktu dunia yang menjadi inspirasi kepada saya, kalau daripada Quran ramai lah, daripada sunnah Khadijah radhiyallahu anha. Daripada Al-Quran ada Hajar, ada Balqis, ada Asiyah, ada Fatimah. Yang saya pandang daripada aspek pentadbiran dan juga dari aspek pengurusan, dan juga ibu kepada Nabi Musa. Maknanya kita perlu ada wanita-wanita yang sangat hebat yang boleh melahirkan dan memberi kepercayaan sepenuh kepada Allah Ta'ala, dalam masa yang sama berada dalam kemelut penyelesaian dunia. Itu yang dah meninggal dunia. Tapi yang masih lagi hidup, antara ikon saya ialah Dr. Suad Al-Fatih, seorang wanita yang menjadi penasihat kepada Presiden Sudan, wanita yang ada mendapat PhD ketika tahun 1959 kata tak saya. Maknanya dia seorang wanita tahun 59 dah ada PhD dan dia boleh bercakap Arab dan bercakap Inggeris sama hebat. Jadi saya jumpa dia ketika umur dia dah 87-88. Masih lagi bersama menjadi penasihat kepada International Muslim Women Union. Dia datang dan dia bincang dan syapnya dia, alhamdulillah dia tak nyanyuk, dia sangat syap dan dia boleh membicarakan isu persoalan dunia dengan sangat efektif. Jadi kita jarang jumpa orang yang berusia 80 tahun, hampir 90 sebagai seorang wanita yang masih terlibat dalam gerakan-gerakan Islam yang boleh memberikan nasihat. Di samping saya suka selalu baca tentang Zainab Al-Ghazali. Itu saya juga baca. Dan saya kira mereka ini adalah tokoh-tokoh yang jelas ada fungsinya. Dan sekarang ni bila tengok banyak cerita Turki pula, banyak juga yang saya belajar daripada wanita-wanita Turki. Di sana ada wanita-wanita yang menjadi isteri, dan kita lihat dalam cerita Turki tu peranan wanita sama hebat dengan peranan lelaki. Ini benda yang penting. Maknanya bukan sama hebat artinya isteri jadi pemimpin sama naik dengan suami, tetapi betul-betul menjadi pembantu yang terbaik untuk suami dia. So dalam hal ini kita melihat bila suami tak ada, dia mampu untuk memahami bukan hanya tentang perusahaan rumah tangga, tapi pentadbiran dan juga kemasyarakatan dan politik dalam masyarakat dia. Jadi sama juga seperti wanita macam Siti Zubaidah, isteri kepada Khalifah Harun al-Rashid. Kita anggap dia sebagai first lady yang mungkin bagi setengah orang dikaitkan dengan pakaian, dengan rupa, dengan kosmetik. Tetapi wanita ini berjaya membuat terusan ataupun air yang dapat sampai ke Mekah untuk kegunaan orang haji menggunakan duit peruntukan dia sendiri. Ini merupakan satu benda sangat hebat, berlaku beratus tahun yang lepas. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa di sana ada wanita yang dah berfikir macam engineer, wanita yang dah berfikir macam urban planner, wanita yang dah berfikir sebagai seorang yang berjiwa sangat besar, yang tak akan yang sepadan. Kita lihat bagaimana Hawa dengan Adam. Nabi Adam ada, Hawa pun sangat hebat. Barulah boleh melahirkan anak-anak yang sangat berkualiti. So dalam hal ini Allah Ta'ala tak tengok gender, Allah Ta'ala tengok takwa kita. Jadi kita pun sama, dalam syurga tak tengok gender, tapi kalau kita wanita, perform sebagai wanita yang terbaik. Kalau kita lelaki, jadi lelaki yang terbaik. Bila kita berdua, pastikan kita koordinat dengan sebaik-baiknya supaya both of us boleh bersatu untuk menjadi ahli syurga. Itu yang penting. Jadi kita kena manfaatkan segala aset yang kita ada. Berada di Malaysia, ini iklimnya, buat begini. Berada di US, ini iklimnya, buat begini. Berada di Thailand, ini keadaan situasinya, kena pandai begini. Kita berada di negara mana pun, kita kena manfaatkan dan kita kena gunakan networking yang kita ada. So, bila ada wanita-wanita yang hebat ini, mereka yang boleh jaga anak, mereka juga kahwin, mereka ada profession mereka sendiri, mereka juga alim. Jadi sebenarnya orang kait alim ni hanya kepada lelaki. Tapi bila sekarang ni kita jalan, kita tengok punya ramai. Kita ada mufassirah, seorang wanita, Dr. Nailah, isteri kepada Dr. Ikrimah, Imam Masjid Al-Aqsa, datang ke Kelantan jumpa saya dan ditunjuk kitab ataupun tafsir Quran pertama sepenuhnya oleh mufassirah perempuan. Maknanya seorang perempuan yang berjaya menjadi mufassirah, ahli wanita yang boleh mentafsirkan Al-Quran. Maknanya di sana ada alimat, ada faqihat macam Aisyah radhiyallahu anha. Maknanya kita ada banyak ikon, dan saya nak sebut sekali terakhir ni kepada anak-anak sekalian. Di Kelantan, Kerajaan Negeri sedang menguban modul Ummahatul Mukminin, iaitu kita akan menggariskan, mengeluarkan semua intipati, jis-jis, model dan modul
ikonik wanita-wanita Islam yang pelbagai. Sofiah pandai masak, Juwairiyah pandai dalam bahagian tata rias, Khadijah dalam bidang usahawan, Ummu Salamah dalam bidang politik, Zainab dalam bidang kebajikan, Hafsah dalam bidang dokumentasi. So kita tahu bahawa wanita ini dia ada banyak karakter, tetapi semua ini insya-Allah akan jadi ahli syurga. So tugas kerajaan dibantu oleh rakyat kita untuk sama-sama keluarkan supaya kita boleh sesuaikan dengan sifat yang daripada kita, bagaimana kita boleh menjadi wanita yang akan menjadi pembantu perjuangan dan insya-Allah akan menjadi ahli syurga dan bidadari dan ketua bidadari kepada suami kita di akhirat nanti insya-Allah. Jadi kalau insya-Allah kita akan bersama-sama insya-Allah. Semoga lanjutkan ijazah. Okey, baik. Terima kasih lagi sekali kepada Wabi Datuk. Allahu Akbar. Sangat beruntung wanita-wanita di negeri Kelantan kerana dikurniakan seorang tokoh pimpinan yang sangat hebat, sangat bervisi tinggi seperti Wabi Datuk. Sejujurnya saya sangat mencemburui wanita-wanita Kelantan kerana saya bukan kelahiran Kelantan. Tak apa, okay. boleh share. InsyaAllah. Okey, seperti yang Wabi sebutkan tadi,